Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ni kita sambung sharing session kita masih dalam topik yang sama, which is topik matrix. Cuma kali ini, kalau sebelum ni kita dah belajar tentang ciri-ciri matrix. Like basically bentuk matrix tu macam mana, baris tu apa, lajur tu apa, and then kita kurungkan dia tu, kurungkan bulat atau kotak kan. Kesesuaian dia macam mana, cara kita nak aplikasikan, maksudnya nak convert daripada data kita ke matrix macam mana. Dan kita dah belajar juga apa yang kita sebutkan dengan unsur-unsur matrix tu kan. Kalau matrix tu huruf besar, and then unsur dia kita symbolizekan dengan huruf yang kecil. So kita dah belajar bentuk tu. Kali ni kita nak sambung dengan macam mana cara untuk kita menentukan dua matrix yang sama. Okay, so basically cara untuk menentukan dua matrix tu sama ialah satu matrix itu dikatakan sama dengan matrix yang lainnya apabila mempunyai, first, ciri pertama dia kena mesti mempunyai peringkat matrix yang sama. So basically, contoh kita ada matrix A dengan matrix B, dua-dua ni kena ada peringkat matrix yang sama. Macam tu. And then yang kedua, unsur dalam matrix yang sama. So basically, kalau matrix A dan matrix B ni ada peringkat matrix sama, and then unsur dia pun sama, so kita boleh katakan bahawa matrix A tu sama dengan matrix B. Macam tu. Okay, so jom kita tengok contoh. Okay, tengok contoh soalan dia. Adakah matrix A dan B sama? Okay, so kita tengok kat situ, kita ada matrix A, which is dia punya unsur 2, 11, 1 dan 3. Untuk yang B pun 2, 11, 1 dan 3. Okay, kalau kita tengok peringkat matrix A, 2 darab 2. 2 tu lambang, 2 yang pertama ni refer kepada baris, dan 2 yang kedua ni, this one refer kepada baris, and then this one refer kepada lajur. Kan? Okay, tengok matrix B pula. Kalau kita perasan dua bentuk peringkat matrix dia pun 2 darab 2 juga. Kan? Sebab 2 depan ni refer kepada baris, and then lajur dia pun ada 2. So basically kalau kita tengok peringkat matrix A dengan B ni sama to each other. Okay, so untuk peringkat matrix settle. Tengok unsur pula. Unsur matrix A. Okay, unsur matrix A kita tulis sebagai A11, refer kepada A huruf kecil ni refer kepada unsur untuk matrix A. And then 11 ni refer kepada baris pertama and then lajur yang pertama. Kalau kita tengok A11, 2, A12 which is unsur untuk baris pertama, lajur kedua 11. A21 refer kepada unsur baris kedua, lajur pertama 1. And then A22, 3. Okay, so itu untuk unsur matrix A. Untuk unsur matrix B pula, basically B11, B ni refer kepada unsur untuk matrix B. That's why dia nama dia B11. So 11, 12 nombor-nombor kecil ni sama juga. Refer kepada untuk B11 refer kepada unsur matrix B. Baris pertama, lajur pertama iaitu 2. B12 unsur matrix B untuk baris pertama, lajur kedua. B21 unsur untuk matrix B baris kedua, lajur pertama iaitu 1, and then B22 refer kepada unsur matrix B untuk baris kedua and then lajur yang kedua. So semua ni lah. And then kalau kita tengok kat sini, matrix peringkat untuk matrix A dan B ni sama. 2 darab 2, 2 darab 2. Okay. Untuk unsur matrix A ni pula kalau kita tengok A11, 11 dia ni 2. 11 ni pun 2. Okay. 12 dia 11. 12 ni pun 11. Untuk 21 dia 1. Baris kedua 1 untuk matrix B pun 1. Untuk A22 ataupun unsur pada baris kedua dan lajur kedua matrix A ni 3. And then sama juga baris kedua dan lajur kedua untuk matrix B ni ialah 3. So kalau kita tengok matrix dan unsur dia ni sama, then kita boleh buat kesimpulan bahawa matrix A tu sama dengan matrix B. Okay? Okay, next kita teruskan. Contoh yang keempat. Okay, kita tengok contoh yang B. Kita ada matrix C dengan matrix D. Okay, kalau awak tengok untuk matrix C tu, baris kita ada 1, lajur kita ada 2. Kan? So kira peringkat matrix dia ialah 1 darab 2. Untuk D ni pula, baris kita ada 2. Dan lajur kita ada 1. So peringkat matrix dia 2 darab 1. Kalau awak tengok peringkat je dah tak sama, so terus boleh buat kesimpulan bahawa matrix C ni dah tak samalah dengan D. Kan? Sebab peringkat dia tak sama. Okey, kita tengok yang C pula. Kita ada dua matrix, matrix A, matrix E dengan matrix F. Kalau kita tengok matrix A ni, peringkat matrix dia
dia mempunyai 2 baris and then dia ada 2 laju. So maksudnya peringkat matriks dia 2 darab 2. Untuk F pula baris dia pun ada 2 and then laju dia pun ada 2 juga. Betul? So maksudnya peringkat matriks dia 2 darab 2. Okay, so kalau tengok peringkat matriks sama untuk kedua-dua matriks. Kalau kita tengok unsur pula. Okay, kalau awak tengok unsur E ni yang pertama 8. Refer kepada E11. F11 8 juga. Okey, sama. Untuk F12 3, untuk E12 3. Untuk F12 negatif 7. Kalau perasan tak sama, betul tak? Dekat 3 ni. Ni 3, ini negatif 7. Tak sama. So bila ada satu, even satu pun unsur dia tak sama, so kita boleh terus simpulkan bahawa matriks E dengan F tu tak sama sebab unsur dia tak sama. Okey. Untuk D tu pula. Okay, peringkat matriks G, kalau awak tengok, oh sorry, this one it should be, baris kita ada berapa? 3, betul. And then laju kita ada 2, so it should be this one 3 darab 2. Okay, untuk H pula, kalau awak tengok, baris kita ada 1, 2, 3. Okay, and then kita punya laju ada 1, 2. So maksudnya peringkat matriks H pun ialah 3 darab 2. Okay, so kalau awak tengok dia punya peringkat matriks dia sama untuk kedua-dua kan. Okay, kita tengok unsur dia pula. Okay, unsur untuk G11 0.5. Untuk H11 1/2. Awak mesti fikir, oh tak sama lah ni. Kalau awak tengok balik, sebenarnya kita tengok pada nilai. Maksudnya 0.5 ni sama tak dengan 1/2? Sama kan nilai dia? So kiranya unsur G11 dengan H11 ni kita boleh katakan sama. Okay? The same untuk G12. Negatif 2, negatif 2. Okay, yang ni samalah, tak ada masalah. Untuk G21 6 and then H21 pun 6. Sama juga. Kan? Untuk G22 0.8. And then H22 4/5. Kalau tengok, lain ni 0.8 4/5. Tapi kalau awak buat calculator, sebenarnya nilai 4/5 dengan 0.8 tu sama. 4 bahagi 5, bila awak tukar pada perpuluhan, dia akan dapat 0.8. So bila nilai dia sama, kita boleh katakan bahawa unsur dia tu kira sama lah. So kiranya unsur tu kita mementingkan pada nilai dia berapa. Itu sebenarnya, bukan pada bentuk, pada nilai. Tak kisahlah bentuk pecahan ke, bentuk perpuluhan ke, as long as nilai dia sama, so maksudnya kita boleh katakan unsur dia sama lah. Macam tu. Okay, so untuk G1, G3 1, negatif 1, okay, sama juga H31. Untuk G32 12, untuk H32 pun 12, sama juga. So bila semua peringkat matriks sama, unsur pun sama, so kiranya matriks E ni kita boleh simpulkan sama dengan matriks, sorry, this one matriks T. Matriks T, this one H. So maksudnya kita boleh simpulkan bahawa matriks G tu sama dengan matriks H. Macam tu. Okay. Okay, next kita tengok. Kata kendiri 2.1C. Okay, diberi sama dengan Q. Hitungkan nilai X, nilai Y dan nilai Z. Okay, so basically kalau tengok macam mana kita boleh sebutkan bahawa satu matriks tu sama dengan matriks yang lain sebab peringkat dia sama and then unsur dia pun mesti kena sama kan. So dalam kes ni bila disebut matriks P sama dengan Q, maksudnya mesti dia punya peringkat sama dan unsur dalam dia pun mesti sama. Okay, so awak bear in mind je lah benda tu. Okay, kalau tengok P ni, unsur peringkat matriks dia, kita ada 1, 2, 3 baris. So 3 darab, and then kita ada 2 laju. So 3 darab 2. The same untuk Q. 1, 2, 3. 3 baris juga. And then laju kita pun ada 2. So 3 darab 2. Peringkat dia sama. Kan? Next, kita punya matriks, kita punya unsur pun mesti sama. Bila sama, kita bolehlah cari nilai X, Y dan Z tu. Macam mana? Contoh kiranya untuk P11, kalau awak tengok P11 ni unsur pada baris pertama, laju pertama ialah 6. And then Q11 kita ialah X. Bila disebut P sama dengan Q, maksudnya matriks P sama dengan Q, maksudnya unsur dalam dia pun mesti sama. So basically kita boleh simpulkan P11 ni samalah dengan Q11. Ataupun P11 kita ialah 6 sama dengan X. Dah dapat nilai X.
Okay. So bila dia sebut je P sama dengan Q ni, awak terus bear in mind. Peringkat dia sama and then dia punya unsur pun sama. So kita boleh samakan. Okay. So 6 ni kitanya sama dengan X. Okay. And then kosong ni mestilah sama dengan kosong ke sini. Kan? Untuk yang 3 ni sama dengan sini. And then untuk Y ni mesti sama dengan 2. So kiranya untuk P Y ni kiranya P22. Betul. P22 kita sama dengan Y. And then Q22 kita sama dengan 2. So maksudnya kita boleh simpulkan P22 tu sama dengan Q22. Ataupun Y kita sama dengan 2. Dah dapat jawapan. Y sama dengan 2. Okay. Okay, next kita tengok. Untuk P31 pula. P31 kita sama dengan 2Z tolak 3. Betul. Kita punya Q31 pula sama dengan negatif 2. Disebabkan dia kata matrix P tu sama dengan Q, maksudnya unsur dia pun mestilah sama. So kita bolehlah cari Z ni dengan kita samakan unsur P31 dengan, sorry, this one should be small alphabet tau. Sorry. It should be small alphabet. This one also small alphabet. Okay, so maksudnya P31 tu sama dengan Q31. So maksudnya 2Z tolak 3 sama dengan negatif 2. Pindahkan sama dengan negatif 2 tambah 3. So Z sama dengan negatif 2 tambah 3, 1. Z sama dengan 1/2. Dah dapat nilai Z. Okay. So kiranya untuk negatif 5 ni iaitu P32 sama dengan Q32. Okay. So tu je. Basically bila dia sebut matrix P sama dengan matrix Q, maksudnya kita boleh samakan dia punya peringkat matrix and then unsur dalam dia tu pun mesti sama. So kiranya senang je lah bila dia suruh awak cari nilai X ni, macam mana awak nak bandingkan? Bandingkan dengan unsur yang disamakan tu. Contoh macam dalam kes ni, unsur P tu, matrix P tu sama dengan Q kan. Sekiranya unsur kat dalam matrix Q tu boleh disamakan dengan P. Macam tu. That's why lah dekat sini, kita samakan 6 tu dengan X. Sebab dia sebut dekat sini, matrix P sama dengan matrix Q. Okay. So that's it. Okay, next kita belajar. Kita masuk operasi asas matrix. Okay, operasi asas matrix ni, kita ada dua subtopik bawah dia, iaitu yang first kita akan belajar macam mana nak menambah dan menolak matrix, and then kita akan belajar macam mana nak mendarab matrix dengan sesuatu nombor. Okay, so basically kita tak ada bahagi matrix. Kita hanya ada tambah tolak and then darab matrix saja. Okay, so first thing first, kita akan belajar menambah dan menolak matrix dulu. Okay, macam mana cara kita nak tambah dan menolak matrix tu? Okay, kalau awak tengok kat sini, perhatikan hamparan elektronik di atas yang menunjukkan jualan kipas angin di kedai elektrik Sinar Jaya. Okay. Jualan kipas angin pada bulan Mac. Okay. Kalau awak tengok dekat sini, kita ada bulan Mac, bulan April, this one, dan Mei, this one. Masing-masing boleh diwakili oleh matrix P sama dengan 16, 18, 11, 5, 10, 4. Kalau awak tengok kat sini, matrix P ni merujuk kepada jualan kipas angin pada bulan Mac. Okay, 16, 18, 11, 5, 10, 4. Okay. So matrix Q ni mewakili pada jualan kipas angin untuk bulan April. Okay, kalau awak tengok, bandingkan. And then Mei tu kita refer ataupun kita simbolkan pada matrix R. This one, 15, 21, 10, 10, 24, 10. Okay. Okay, so basically sebenarnya nama matrix depan ni, it can be any alphabet. Contoh macam dalam case ni, dia pakai P, Q and R. Dia macam kalau awak nak pakai March, April, May, contoh M, A dengan E contohnya. It can be anything, tak kisah apa sebenarnya. Okay. So awak jangan rasa macam benda tu terikat. Tak ada terikat pun boleh. Okay. So jumlah jualan bulan Mac dan April boleh diperoleh dengan menambah matrix P dan matrix Q. Kalau contoh dalam kes ni kita ada data untuk jualan satu-satu bulan. Jualan bulan Mac, jualan bulan April, jualan bulan Mei. Kan? Nanti kita convert kan kita punya jualan tu dalam bentuk matrix. Macam mana pula kalau kita nak tahu total
jualan untuk 2 bulan terus. Contoh dalam kes ni, dia kata jualan bulan Mac dan jualan bulan April. So basically cara dia, kita tambahkan matrix untuk kedua-dua bulan ini. Contoh macam dalam kes ni, bulan Mac tu diwakilkan dengan matrix P. Betul. Untuk April diwakilkan dengan matrix Q. So cara dia kalau kita nak tahu jumlah jualan untuk bulan April, untuk bulan Mac dan bulan April, kita tambahkan kedua-dua matrix. So kiranya this one 16, 18, 11, 5, 10, 4 ni jualan untuk matrix bulan March, and then 20, 15, 9, 7, 12, 5 ni mewakili matrix untuk jualan bulan April ataupun matrix Q lah dinamakan. Okay. So kita tambahkan kedua-dua ni untuk dapatkan jumlah jualan kedua-dua bulan. Cara tambah dia macam mana? So basically unsur untuk cara nak tambah dia, unsur untuk cara nak tambah dia ialah kita tambahkan dengan unsur yang sama. Let's say 16 tambah 20 dapat 36. 33 ni ialah 18 tambah dengan 15 dapat 33. 11 tambah dengan 9 dapat 20. 5 tambah dengan 7 dapat 12. 10 kita tambahkan dengan 12 dapat 22. And then 4 kita tambahkan dengan 5 kita akan dapat 9. So basically cara untuk kita tambah matrix ni ialah dengan membandingkan unsur yang sama. Okay. So tak boleh lah contoh dalam kes ni 16 awak tambah dengan 9. No. Okay. So kiranya unsur pada 1, 1, 16 and then 20 ni pun unsur pada 1, 1 juga. Kan? Awak akan dapat data untuk 1, 1. Unsur pada 1, 2 tambah dengan 1, 2 awak akan dapat 1, 2. Unsur pada 1, 3 tambah dengan unsur 1, 3 awak akan dapat 1, 3. Macam tu. Okay? So next. Perbezaan jualan antara bulan April dengan Mei juga boleh ditentukan dengan membuat penolakan matrix R dan matrix Q. Okay, so basically tadi kita belajar macam mana nak tahu total untuk 2 bulan punya penjualan. Macam mana pula kalau kita nak tahu perbezaan? Basically kita kena tolak kan? Okay, so cara nak tolak pun sebenarnya cara yang sama dengan tambah tadi, iaitu perbandingkan ikut pada unsur yang sama. Okay, contoh macam dalam kes ni, dia nak minta perbezaan untuk April dengan Mei. So April kita tahu matrix dia ialah matrix okay, this one March, this one April, this one May. Okay, so kita tahu untuk April matrix kita matrix Q kan, and then bulan Mei kita matrix R. Okay, so basically cara untuk kita nak tolak kedua matrix ni, matrix Q dengan R ni pun sama juga. Maksudnya unsur pada 1, 1 tolak dengan unsur pada 1, 1 juga. And then kita akan dapat negatif 5 iaitu jawapan untuk unsur 1, 1. Perasan tak kedudukan dia? Untuk unsur 1, 2 tolak dengan unsur 1, 2 akan dapat jawapan pada unsur 1, 2 juga. Untuk unsur 1, 3 tolak dengan unsur 1, 3 awak akan dapat jawapan untuk unsur 1, 3. Sama juga untuk unsur yang lainnya. 10 tolak 7 awak akan dapat 3 kat sini. 24 tolak 12 dapat jawapan 12. 10 tolak 5 dapat jawapan 5. So basically kalau perasan untuk kes tambah tolak ni, kita mestilah mempunyai peringkat matrix yang sama. Kan? Let's say kalau ada 2 darab 2 tolak dengan 3 darab 2. Basically perbandingan unsur tu tak sama. Kan? Yang satu ada 2 baris, 2 laju. Yang satu lagi ada 3 baris, 2 laju. Macam mana awak nak perbandingkan? Kan? Kedudukan unsur dia ada yang tak ada. So basically syarat dia untuk menambah dan menolak matrix ni, peringkat dia mesti sama. Unsur dalam tu tak semestinya sama. Yang penting dia punya peringkat matrix itu sama. So that kita boleh perbandingkan lah untuk setiap unsur. Kan? Itu syarat dia. Okay? Awak tengok ni, menambah dan menolak matrix. Penambahan dan penolak matrix hanya boleh dilaksanakan pada matrix yang sama peringkat. Macam kita sebut tadi lah. Kan? Yang sama peringkat. Unsur yang sepadan ditambah atau ditolak untuk mendapat satu matrix tunggal yang sama peringkat. Let's say contoh kalau kita ada matrix A. Ini kedudukan dia 1, 1 kan. Baris pertama, laju pertama. This one kedudukan dia 1, 2. Baris pertama, laju kedua.
Kan? And then kita ada matrix A and then kita ada matrix B. Contoh kalau kita nak tambahkan, maksudnya untuk unsur satu-satu, A11 tambah untuk B11. Kalau dekat sini 12 tambah 12 sebab kedudukan dia 12. Kalau kedudukan 21 ni maksudnya unsur 21 tambah unsur 21. Untuk kedudukan 22 ni maksudnya unsur 22 tambah unsur 22. So basically dia samalah. Tak boleh awak tiba-tiba A11 tolak A B21, tak boleh. Dia mestilah kena sama, satu-satu tolak satu-satu ataupun tambah satu-satu, awak akan dapat jawapan untuk kedudukan satu-satu juga. Macam tu. So basically tambah dengan tolak ni sama. Yang penting syarat dia kena sama peringkat. Tu je. Contoh kalau awak ada B and then awak ada another C matrix. Contohnya kita ada C11 kat sini, C21, C31. Awak rasa kalau kita nak tolak matrix B dengan C macam mana? B11 kena tolak C11 and then B12 ni nak tolak dengan mana? Kalau perasan dekat unsur C1 ni, unsur C ni, kita tak ada unsur C12. Perasan tak? Kan? So kiranya tak boleh lah. Tak boleh untuk matrix B dengan C tu ditolak sebab peringkat matrix tak sama. Bila peringkat matrix tak sama, tak ada perbandingan unsur yang sama. So tak boleh ditolak. Okay? So tu je. Okay, kita tengok contoh 6. Tentukan sama ada penambahan dan penolakan itu boleh dilaksanakan pada pasangan matriks yang berikut. Okay, so jom kita tengok sama ada dua matriks ni boleh ditambah dan ditolak atau tidak. Okay, kalau kita tengok untuk matriks A. First thing first, kena fikir pasal peringkat. Kan? Unsur dalam tu tak kisah. Yang penting kita fikir peringkat. Kalau kita tengok yang pertama, A tu baris kita ada berapa? Ada 2. Lajur kita ada 3. 1, 2, 3. So maksudnya peringkat dia ialah 2 darab 3. Kan? Okay, untuk B pula, baris dia ada 2, and then lajur dia pun ada 2. So peringkat dia ialah 2 darab 2. So kalau awak tengok, peringkat dia ni tak sama, so maksudnya dia tidak boleh ditolak ataupun ditambah sebab mempunyai peringkat matriks yang tak sama. Okay, so untuk C ni pula kita tengok. Sorry, untuk B. Kita ada matriks C dengan matriks D. Matriks C ni baris dia ada 1, lajur ada 2. So peringkat matriks dia ialah 1 darab 2. Untuk D ni pula sama, 1 baris, 2 lajur. So peringkat matriks dia pun 1 darab 2. So kalau awak tengok peringkat matriks dia sama, so boleh ditolak ataupun ditambah sebab syarat dia peringkat matriks kena sama. Okay. Untuk E tu pula, kalau awak tengok baris kita ada 2, lajur ada 2. So 2 darab 2. F ni pun sama, ada 2 baris and then ada 2 lajur. Peringkat matriks dia pun 2 darab 2. So maksudnya E dan F tu boleh ditambah dan ditolak bersama kerana mempunyai peringkat yang sama. Okay, untuk G ni pula, baris ada 2, lajur ada 1. So 2 darab 1. Untuk H pula, baris ada 2, lajur ada 2. So maksudnya 2 darab 2. Kalau tengok peringkat matriks tak sama. Kan? So bila peringkat matriks tak sama, tak boleh nak buat perbandingan unsur. So kita tak bolehlah tambah ataupun tolak dua matriks itu. Kan? So tak boleh. Okay. So next, contoh yang ketujuh. Okay, diberi matriks P sama dengan 12, 1, negatif 3, 4. Okay. Q pula 8, negatif 2, 0, 5. Okay, and then R pula 6, 3, 7, negatif 1. Okay. So hitungkan P tolak Q tambah R. So basically dia suruh kita kira matrix P tolak Q and then tambahkan dengan R. So this one kita ada P 12, 1, negatif 3, 4 ni matrix P tolak dengan matrix Q. This one matrix Q and then 6, 3, 7, negatif 1 ni refer kepada matrix R. So buat sekalikan je. So macam mana? Mula-mula kita tulis dulu matrix P tolak matrix Q tambah dengan matrix R. And then untuk dapatkan jawapan pada satu-satu, macam biasa. 12 tolak dengan 8, tambah dengan 6, dapat jawapan pada matriks satu-satu, unsur satu-satu. And then untuk dapat unsur pada 1, 2 ni pula, 1 ditolak dengan negatif 2, tambah dengan 3. This one kalau nampak. Dapat unsur 1, 2. Untuk dapatkan unsur 2, 1 ni pula, this one, negatif 3 tolak dengan 0, tambah dengan 7. Perasan tak? Dapat unsur 2, 1. Untuk unsur 2, 2 ni pula, nak dapatkan nilai dia, 4 tolak dengan 5, tambah dengan negatif 1. Kalau perasan, kita ambil perbandingan unsur yang sama. Kan? Kita tak ambil negatif 3 tolak
Contoh negatif 3 sini tolak 5, tolak negatif 1, no. Dia kena sama perbandingan unsur. 4 tolak dengan 5, tolak tambah dengan negatif 1. Dapat unsur pada 2, 2. So dapatlah jawapan 10 ni refer kepada 12 tolak 8 tambah 6. And then 6 ni refer kepada 1 tolak negatif 2 tambah 3. And then untuk unsur kedudukan 21 ni refer kepada negatif 3 tolak 0 tambah 7. And then untuk unsur 22 ni refer kepada 4 tolak 5 tambah negatif 1. Okey. Okey. Next kita tengok pula macam mana P tambah Q tolak R. Basically cara yang sama. Masih cara yang sama. Untuk dapatkan this one unsur 11, 11, 11. Untuk dapatkan jawapan unsur 11, 12 tambah 8 ditambah 8 tolak dengan 6 dapat unsur 11. Untuk unsur 1, 2 ni pula sama. Unsur 1, 2, 1 tambah dengan negatif 2, unsur 1, 2 kat sini. And then tolak dengan 3. Unsur 1, 2 juga. So tolak 3. And then kat sini refer kepada unsur untuk matrix 2, 1. This one untuk kedudukan matrix 2, 2. Unsur pada 2, 2. Baris kedua, laju kedua kan. So bila awak kira, dapat jawapan. 12 tambah 8 tolak 6 dapat 14. 1 tambah negatif 2 tolak 3 dapat negatif 4. Negatif 3 tambah 0 tolak 7 dapat negatif 10. 4 tambah 5 tolak negatif 1 dapat 10. So ini adalah jawapan untuk matrix P tambah Q tolak R. Senang sangat. So basically awak bandingkan unsur yang sama je. Dan tambah tolak. Ikutlah. Tambah ke tolak ke. Macam tu. Okay. Next contoh ke-8. Diberi matrix D sama dengan 2X tolak 1 and then negatif 3. Dan matrix E sama dengan 7 and then Y. Okay. Kirakan nilai X dan Y dengan keadaan matrix D plus Y plus E ialah 14, 4. Okay. First thing first, sebelum tu awak kena check dulu dia punya peringkat matrix. So kalau awak tengok untuk D, peringkat matrix dia ialah this one ada 1 baris, 2 laju. So maksudnya D ni 1 darab 2. Betul? Untuk E pula ada 1 baris and then ada 2 laju. So sama juga peringkat matrix dia 1 darab 2 juga. Untuk D plus E, dia akan dapat hasil sama lah. Kan? Basically 1 baris, 2 laju. 1 darab 2. So macam mana kita nak cari nilai X dengan Y tu? Basically kita buat perbandingan. Kalau awak tengok kat sini disebut dekat sini. Matrix D tambah E sama dengan 14, 4. Betul? Okay, so matrix D tambah E ni sama dengan 14, 4. So kita tahulah D plus E sama dengan 14, 4. Okay, ni first yang kita tahu. And then kita ambil je balik daripada matrix D. Kita buka matrix D kita ialah 2x tolak 1 negatif 3. Kan 2x tolak 1 ni refer pada unsur 1, 1. Negatif 3 ni unsur 1, 2. Untuk E pula matrix dia ialah 7y. Kan so maksudnya 2x tolak 1 negatif 3 matrix D tambah dengan matrix E iaitu 7y kita akan dapat 14, 4. So boleh buat perbandingan tak? Boleh lah kan. Maksudnya 2x tolak 1 kita tambahkan dengan 7, kita akan dapat 14. Ini equation dia. 2x tolak 1 tambahkan dengan 7, kita akan dapat 14. So awak susun, awak akan dapat jawapan X sama dengan 11. Untuk Y tu pula macam mana? Sama je. Negatif 3 kita tambahkan dengan Y, kita akan dapat jawapan 4. This one equation dia. Negatif 3 tambah dengan Y, kita akan dapat jawapan 4. Okay. Ambil je balik unsur tu. Kita bandingkan untuk unsur yang sama. So awak susunlah. Kiranya negatif 3 ni pindah ke sana and then awak dapat jawapan Y sama dengan 7. So basically cara tambah dan tolak ni mestilah pada unsur yang sama. Tambah tolak unsur yang sama, peringkat matrix pun akan kena sama juga. Okay. Next kita tengok contoh 9. Dia beri F tambah matrix tu, 16 negatif 3 tu kalau perasan. Tolak dengan 7, 10 sama dengan negatif 2, 3. So hitung matrix F. Okay. So basically kalau awak tengok kat sini, matrix F ni senang je kita nak teka sebab kalau awak tengok peringkat matrix dia untuk 16, 3, 7, 10 dengan negatif 2, 3 ni semuanya adalah 2, 1. Betul? 2, 1, this one 2, 1, this one pun 2, 1. Okay, so basically tak logik untuk awak akan dapat jawapan matrix selain daripada peringkat matrix 2, 1. Sebab kita tahu tambah tolak kena matrix yang sama.
So sekarang ni F tu ditambah dengan matrix ni, ditolak dengan matrix ni, dapat jawapan pun matrix ni. So basically F tu pun mesti mempunyai peringkat matrix yang sama. Okay? So tu first thing first lah awak kena fikir. So cara penyelesaian dia sama je, buat macam biasa, macam cara kita algebra pindah-pindah tu. Kan? So F tambah dengan matrix ni, kita ada matrix 16 negatif 3, tolak 7, 10 sama dengan itu 2, 3 ni. And then kita nak tahu nilai F ni, 7, 10 ni pindah bawa ke sini. Kan? Pindah dia akan jadi tambah 7, 10. Sebab ni negatif kan. So settle. Untuk 16 negatif 3 ni pun pindah juga bawa ke sini. Kalau perasan, dekat sini nilai dia positif. So bila pindah dia akan jadi negatif. Macam ni lah. Okay. So basically untuk sign luar ni je yang berubah. Untuk dalam ni sama. 16 negatif 3 sama. Dia tak berubah. Ada orang terkeliru. Negatif 3 ni bila pindah sana dia akan jadi positif lah. No. Basically yang bila pindah yang berubah hanya sign di depan ni je lah. Unsur dalam matrix tu tidak. Sama. Kita angkut sebiji-sebiji. Bezanya pada sign sebelah ni je. Okay. Sama juga untuk 7, 10 ni. Dia tak akan jadi negatif 7, negatif 10. No. Kita hanya tukar sign sebelum ni je. 10. Dia akan ditambah kat sini. Okay. So bila dah pindah, kita kira je macam biasa. Negatif 2 tolak dengan 16 tambah dengan 7, kita akan dapat negatif 11. Untuk 3 tolak dengan negatif 3 tambah 10 dapat 16. Kerana ada student tu dia tolak ni. Negatif 2 tolak 16 tambah 7. Okey, dapat negatif 11. Tiba-tiba 3 tolak negatif 3 tambah 10, dia tulis 16 tu kat sini. So kadang awak tengok balik. Peringkat matrix dia ni, kalau awak tengok, 1, 2 darab 1. Macam mana pula peringkat matrix awak kat sini tiba jadi 1 darab 2? Lain kan? So basically unsurnya dah sama. Dia punya bentuk matrix peringkat dia tu dah beza. So sekarang ni jawapan awak akan jadi salah lah. Okay? Sebab logiknya matrix macam ni tak boleh tolak dengan matrix 2, 1. Sebab syarat tambah tolak kena peringkat matrix sama. Betul tak? So macam mana awak dah boleh dapat jawapan macam ni? So basically susunan peringkat matrix tu sangat penting. Okay? So follow je. Negatif 2 tolak 16 tambah 7 ni refer kepada 1, 1. Okey, so 1, 1 awak negatif 11. Lepas tu, 3 tolak negatif 3 tambah 10 ni, unsur dia ialah 2, 1. So 2, 1 tu duduk dekat sini ke ataupun duduk dekat bawah ni? Duduk dekat bawah kan? So 16 tu should be duduk bawah lah. Bentuk dia sama. Pastikan bentuk dia sama. Okey. So settle. Untuk contoh yang ke-10. Okey, Encik Gompal mempunyai 2 buah kedai, A dan B. Okey, kita ada 2 kedai. Lepas tu, jadual di bawah menunjukkan pendapatan dan perbelanjaan jualan makanan dan minuman bagi kedua-dua buah kedainya pada bulan Jun. Okey, so basically kita ada pendapatan dan perbelanjaan untuk kedai A dan kedai B. Kan? Tapi dia tak buat, Cik Gopal ni dia tak buat untuk kedai A pendapatan perbelanjaan, kedai B pendapatan perbelanjaan. No, dia buat pendapatan untuk kedai A, kedai B, and then sebelah lagi kotak kita buat perbelanjaan untuk kedai A, kedai B. Macam tu. Okey. Hitung jumlah keuntungan yang diperoleh oleh Encik Gopal daripada setiap kedainya pada bulan Jun. Okey, tunjukkan pengiraan anda dalam bentuk matriks. Okey, so basically dia suruh kita kira keuntungan. Kalau awak tengok kat situ dia sebut, dia beri bahawa keuntungan sama dengan pendapatan tolak perbelanjaan. So cara untuk kira keuntungan pendapatan tolak perbelanjaan. So kita tolakkan je lah pendapatan dengan belanjaan ni. Macam mana cara kita nak tolak dengan cara matrix? So first thing first, kita kena tukar dulu kita punya data pendapatan dan perbelanjaan ni dalam bentuk matrix. Contohnya macam ni lah. Ini untuk data pendapatan. Kalau tengok 2650, 1890, 1560, 90. Macam biasa, baris pertama refer kepada kedai A, baris kedua refer kepada kedai B. Kalau tengok, laju pertama refer kepada makanan, and then laju kedua refer kepada minuman. So settle. Kita transfer daripada data kepada bentuk matrix. Okay. Kurungan jangan lupa. Okay. Next untuk matrix perbelanjaan pula. Kita ada kurungan juga. And then 930, 850, 540, 260. Okay. So macam biasa. Baris untuk pertama tu refer kepada kedai A. Perbelanjaan kedai A.
baris kedua refer kepada perbelanjaan kedai B, laju pertama refer kepada perbelanjaan makanan dan laju kedua refer kepada perbelanjaan minuman. Okey, so kita dah ada matrix untuk pendapatan dengan perbelanjaan. So, baru kita boleh tolak. Kan? So, kalau awak tengok dekat sini, pendapatan ni, kalau awak tengok peringkat matrix ni 2 darab 2. Betul? Sebab ada 2 baris dengan 2 laju. Untuk perbelanjaan ni pun kita ada 2 darab 2 juga peringkat matrix. Sebab 2 baris dan 2 laju. So, selalunya kadang kalau awak boleh counter lah soalan tu. Saya soalan ni salah lah. Sebab peringkat matrix ni sama. Okey lah, awak boleh counter lah kan. Sebab awak tahu syarat untuk tambah dengan tolak peringkat matrix kena sama. So basically kalau awak tengok kat sini peringkat matrix untuk pendapatan dengan perbelanjaan ni sama. So maksudnya bolehlah untuk ditolak kan. So settle, kita dah ada data, kita dah ada bentuk matrix. Next kita nak kira keuntungan. Keuntungan ni kalau awak tengok pendapatan tolak perbelanjaan. Okay, so basically kita ambil matrix pendapatan kita, this one, matrix pendapatan, tolak dengan matrix perbelanjaan, iaitu yang ni lah, 930, 850 ni. And then macam biasa, unsur 1-1 tolak unsur 1-1, dapat jawapan unsur 1-1. Unsur 1-2 tolak unsur 1-2, dapat jawapan unsur 1-2. Unsur 2-1 tolak unsur 2-1, ni tolak dapat jawapan unsur 2-1. Unsur 2-2 tolak unsur 2-2, dapat jawapan unsur 2-2. Macam tu. So, tolak je macam biasa, 2650 tolak 930, dapat jawapan 1720. Sama juga yang lain tu, tolak macam biasa, dapat jawapan. Okay, so daripada matrix ni, ini adalah matrix keuntungan. Betul? Daripada matrix ni, macam mana pula kita nak transfer kepada data table. Macam tadi kita belajar pendapatan, data pendapatan tu transfer kepada matrix kan. Kali ni macam mana pula daripada matrix kita nak tukar kepada data table macam biasa. Sama je kita ambil. Kita tahu pendapatan tadi dengan perbelanjaan ni, baris pertama refer kepada kedai A. Baris kedua refer kepada kedai B. Kan? And then, laju pertama refer kepada makanan. And then laju kedua refer kepada minuman. Okay. Sorry. Kan kita tahu. So kiranya kita buat je lah macam biasa. Buat table keuntungan. Atas ni nama dia keuntungan. Kita ada kedai A, kedai B. Baris pertama, baris kedua. And then laju pertama kita ada makanan. Laju pertama. And then laju kedua kita ada minuman. So kita masukkan je. 1720 ni untuk A 11 ataupun kedai A and then makanan. So kedai A makanan 1720. 1040 ni refer kepada kedai A minuman. So 1040 refer kepada kedai A dan minuman. 1020 ni ialah kedai B dan makanan. So 1020 kedai B dan makanan. 650 ni pula ialah kedai B dan minuman. Okey, so 650 masuk dalam kotak kedai B dan minuman. So dah dapat dah table keuntungan awak untuk kedai A dan kedai B untuk makanan dan minuman. Okay, so faham? Senang je. So tu je untuk operasi asas matrix tambah tolak. Next kita akan belajar untuk darab pula. Okay, so bye. Assalamualaikum.